Didik TV KPM. Aksesori hiasan untuk hiasan dalaman, inilah yang kita nak bincangkan pada kali ini dalam Sukses SPM 2022 bersama dengan saya Azhar Hilmi dan juga guru-guru yang akan bersama kita pada hari ini insya-Allah. Baik, Cikgu Muhammad Nazri Ugun. Kita nak teruskan ataupun kita nak terokai bagaimana nak menjawab persoalan peperiksaan SPM untuk hiasan dalaman ni, Cikgu. Boleh, tak ada masalah. Silakan. Okey, terusnya kita akan lihat adalah aksesori dinding, hiasan dinding. Baik. Iaitu panel hiasan wainscoting. Okey, panel hiasan dinding yang menjadi kegemaran kerana memperlihatkan lebih klasik dan menjadi trend terkini. Panel ini berfungsi sebagai ruang pelengkap atau aksesori dinding. Ya. Ini contoh panel wainscoting. Saya rasa hampir setiap rumah mengenakan perhiasan seperti ini. Okey. Hampir setiap rumah akan memperlihatkan kesan klasik pada ruang tersebut dan ruang tersebut lebih luas. Okey, seterusnya di sebelahnya ini adalah jam dinding. Baik. Tujuan utama selain daripada untuk melihat masa ataupun untuk kita sebagai guideline ataupun garis panduan kita untuk membuat satu kerja, jam dinding juga adalah merupakan aksesori dinding yang ada pada dinding yang akan menampakkan seri pada dinding tersebut. Baik. Okey, seterusnya pula adalah jenis panel dinding hiasan. Okay, dia ada dua jenis panel dinding hiasan, ialah pertama, panel rata, lapisan rata pada keseluruhan dinding pada rajah ni. Permukaan agak rata semua, tidak memperlihatkan ruang ataupun aksesori yang timbul pada dinding tersebut. Baik. Seterusnya, panel timbul mempunyai ketebalan pada bahagian tepi atau lebih timbul daripada bahagian di sekelilingnya. Apa yang kita lihat ni adalah contoh ruang yang dikatakan lebih timbul tersebut akan memperlihatkan satu karakter kepada ruang tersebut. Untuk seterusnya, okey, kita terus pada teknik menjawab soalan. Soalan bahagian A, soalan fakta. Jadual 4 menunjukkan aksesori hiasan dinding. Ini aksesori hiasan dinding, dado, kambi, kumai. Jadual 4, padankan dan tuliskan aksesori hiasan dinding tersebut dengan fungsi yang betul pada ruang jawapan. Baik. Dan soalan ini adalah berkisar tentang fakta. Okey, pengetahuan tentang maklumat am atau khusus sama ada fungsi ataupun tujuan. Kepada proses tersebut dilakukan. Baik. Okey, fungsi ada dalam ni penghubung hujung lantai dan dinding. Jadi untuk menjawab soalan ini, cikgu serahkan kepada murid yang membantu cikgu di ruang GM sana. Takista Siapa boleh bantu? hebat. Takista hebat. Murid takista hebat. Dipersilakan. Siapa yang nak menjawab? Silakan. Saya, cikgu. Ya, saya Datul Ain. Saya Datul Ain. Silakan saya Datul Ain. Penghubung antara penghujung lantai dan dinding berfungsi memelihara penghujung kemasan dari kerosakan. Aksesori dinding dia ialah kambi. Kambi. Komponen di bahagian tengah dinding berfungsi memelihara kemasan cat dan kertas dinding dan menjadikan penyambung atas bawah dinding adalah dado. Baik. Komponen penghujung antara penghujung dinding dengan siling dan berfungsi menjadikan penyambung antara dinding dan siling nampak kemas ialah kumai. Okey. Baik. Okey, ini soalan ya, jawapan yang telah diutarakan ataupun dijawab oleh Saidatul Ain. Tadi kita tengok jawapan. Betul atau salah? Betul. Okey, betul. Tahniah. Saya telah jawab. 3 skor. Hebat. Semangat dia. macam tu kita mahu. Jangan nanti SPM jadi lumah. Amin. Okey. Kambi, dado, kumai. Tahniah, 3 skor untuk anda pada bahagian A. Baik. Okey, seterusnya, tahniah. Okey, ini kita perjelaskan apa dia kambi, kita jelaskan apa dia kumai dan dado. Okey, kambi. Kambi berada komponen penghubung antara lantai dan dinding. Okey, ini lantai dan ini adalah dinding penghubung. Baik. Okey, memelihara penghujung kemasan lantai dan dinding daripada kerosakan. Ya. Selalunya pada bahagian ini kita sembunyikan kerosakan yang berada pada bahagian ini untuk memperlihatkan kawasan itu lebih kemas dan lebih cantik. Seterusnya adalah kumai. Apa dia kumai? Komponen penghubung dinding dan siling. Maksud ini adalah siling dan ini adalah dinding. Baik. Siling
adalah dinding. Okey? Menjadikan penyambung antara dinding dengan siling lebih nampak kemas dan bergaya. Okey, ini membuatkan kawasan tersebut lebih kemas dan orang cakap lebih cantik. Apabila kita mengenakan kumai yang pelbagai warna ataupun mengenakan kumai warna putih sahaja. Seterusnya pula ialah dado. Okey, dado pula ialah komponen di bahagian tengah dinding. Okey, kepentingan memelihara penghujung kemasan kertas dinding atau cat di bawah dan di atas dinding agar lebih kemas. Biasanya dado adalah di bahagian tengah. Ini dinding bahagian atas, dinding bahagian bawah. Baik. Dan kebiasaannya pula ialah mengenakan kertas dinding pada bahagian bawah ataupun kertas benaan pada bahagian bawah dipisahkan dengan dado untuk cat bahagian atas. Akan menimbulkan karakter yang lain kepada ruang tersebut jika kita lihat satu ruang tanpa menggunakan dado dan kedua elemen kemasan tadi. Boleh faham di sana? Jadi apabila ada dado, kita dapat memperkemaskan pertemuan di antara kertas dinding dan kemasan cat tadi. Baik. Baiklah, seterusnya. Aksesori hiasan dinding, cermin hiasan. Ini biasa berlaku. Okey. Cermin hiasan berfungsi sebagai hiasan dinding dan menyembunyikan kecacatan dinding. Cermin hiasan juga memberi ilusi ruang lebih luas. Okey, ini kita tengok ketiga-tiga gambar yang memperlihatkan cermin hiasan ini digunakan untuk kita untuk melihat diri kita sendiri. Selain daripada itu, dia apabila kita menggunakan cermin hiasan yang lebih besar, saiz lebih besar pada sesuatu ruang akan memberikan kesan ruang tersebut lebih besar dan luas. Ini biasanya berlaku apabila kita berada di satu rumah yang agak sempit berkonsep studio. Kita menggunakan cermin hampir ke seluruh dinding tersebut untuk memberi kesan yang lebih luas kepada ruang tersebut. Okey, seterusnya, aksesori hiasan dinding, panel mudah alih. Ini panel mudah alih. Baik. Panel dinding mudah alih dihasilkan untuk bangunan dan kediaman. Panel ini dihasilkan daripada kayu, kaca dan aluminium. Antara kelebihan panel ini ialah pertama mengurangkan gema, mewujudkan ruang privasi, memisahkan ruang pada ruang yang lebih kecil. Apa kita lihat mengurangkan gema apabila ruang terlalu besar akan apabila kita bercakap menimbulkan gema. Akan suara kita akan berulang. Seterusnya privasi apabila ruangnya luas susah kita untuk memberi pengagihan kepada ruang kerja. Contoh bahagian ni ruang kerja dia dengan bahagian ni ruang kerja dia disekalikan memberikan ruang agak kecelaruan ataupun lebih tidak tersusun cara kita melakukan kerja apabila tidak mempunyai ruang ataupun bahagian ruang, iaitu panel mudah alih. Dan yang seterusnya adalah memisahkan ruang pada ruang yang lebih kecil. Ini biasanya apabila kita berada dalam satu dewan yang besar untuk mengecilkan untuk jabatan ini dan jabatan ini. Contohnya jabatan bahagian pengiklanan. Kalau dalam hiasan dalaman mungkin proses kerja. Untuk bahagian tempahan kita kena asingkan satu-satu tersebut untuk memperlihatkan ruang itu lebih kecil dan lebih privasi. Itu kita menggunakan panel mudah alih. Betul, yang kita boleh alihkan ke mana-mana tempat. Contoh, seterusnya adalah rak dinding. Penggunaan rak dinding membantu menyusun atur ruang agar kelihatan lebih luas dan menjimatkan ruang. Dihasilkan daripada bahan kayu, kaca, plastik dan logam. Ini contoh rak dinding menggunakan logam, kayu dan seterusnya plastik. Okey, ketiga-tiga gambar tersebut apabila kita mempunyai perbezaan dari sudut material yang digunakan. Selain daripada itu, ketiga-tiga gambar tersebut mempunyai reka letak dan corak yang berlainan. Yang secara tidak langsung ialah pertama untuk menyimpan barangan yang berada dalam rak dinding. Yang kedua memberi kesan ataupun memberi hiasan kepada dinding tersebut. Okey, ini contoh apabila kita lihat di ruang paling mudah di ruang tamu lah kebanyakan dilakukan rak dinding seperti ini. Di ruang dapur akan disusun pelbagai jenis rempah untuk memperlihatkan benda itu lebih tersusun dan memberi kesan estetika kepada ruang tersebut. Baik. Okey, bahagian A, soalan seterusnya.
Jadual 1 menunjukkan jenis aksesori hiasan yang digunakan dalam bidang hiasan dalaman. Soalan jenis kriteria, pengetahuan tentang perkara berkaitan ciri, sifat dan komponen. Okey, cikgu ulang. Jadual 1 menunjukkan jenis aksesori hiasan yang digunakan dalam bidang hiasan dalaman. Jenis aksesori hiasan. Okey, di sini ada pelbagai pilihan. Pilih dan tuliskan jenis aksesori hiasan dalaman yang betul pada jadual di bawah. Pilih dan tuliskan. Okey, pilih dan tuliskan aksesori hiasan dalaman tersebut pada ruang jawapan di bawah. Baik. Siapa boleh bantu cikgu? Siapa yang nak jawab? Takista hebat. Takista luar biasa. Ya, Syira. Syira, silakan Syira. Cermin dinding, lampu gantung, Ulang Syira, ulang Syira. Syira tolong ulang. Cermin, lampu gantung, Lampu gantung, cermin hiasan, okey. hiasan, bingkai gambar, Bingkai gambar, gambar, panel dinding. panel dinding. Okey, kita lihat jawapan. 4 jawapan. Lampu 5. gantung, lampu dinding, cermin hiasan, bingkai Bingkai gambar gambar, dan panel dinding. panel dinding. Okey, Tania. Anda Dapat 5 memperoleh markah 5 je. skor. 5 markah. Tahniah kita Okey. ucapkan kepada Syira. Itu dia Syira, untuk Tania. Okey, Baik. seterusnya soalan bahagian A. Sebahagian daripada pernyataan berikut berkaitan dengan langkah memasang bingkai gambar. Baik. Tandakan right pada langkah memasang yang betul dan X yang tidak berkaitan pada ruang jawapan. Ini jenis urutan. Kita Ya. kena ikut urutan yang betul untuk menjawab soalan ini. Okey, urutan pengetahuan, urutan proses kerja. Ya. Okey, langkah urutan ni agak berbahaya Ya. kerana langkah pertama, kalau urutan pertama salah, yang belakang akan salah semua. Jadi skor sana rugi. Jadi kita kena ikut urutan yang betul. Jadi cikgu persilakan murid yang berada di luar sana untuk membantu cikgu menjawab soalan jenis urutan yang cikgu paparkan di sini. Siapa boleh bantu cikgu? Baik, Takista hebat. Siapa yang nak cuba menjawab urutan proses kerja? Baik, Azan, silakan. Azan, okey? Yang pertama betul, yang kedua betul, yang ketiga salah, yang keempat betul dan yang kelima betul. Ya, cikgu boleh terima jawapan Azan. Tapi untuk sesi ulang kaji, Ya. tolong baca. Tolong baca pernyataan tersebut baru kita baca jawapan. Sambil kita menjawab, kita mengulang kaji apa yang pernah kita buat semasa berada di bengkel sekolah. Okey Azan, teruskan. Baik. Saya teringat cikgu sebut kena faham kehendak soalan untuk menjawab juga. Betul. Baik. Okey Azan, teruskan. Men-scroll cangkuk, terus jawapan dia apa dia? Pada dinding yang telah ditanda betul. Betul. Merancang dan tandakan pada dinding sebenar mengikut graf dan terhasil. Betul. 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 Mengetuk bingkai gambar pada permukaan dinding yang telah ditanda salah. Salah. Membahagikan sama panjang kiri dan kanan untuk menandakan kedudukan bingkai gambar. Betul. Okey. Betul. Pasangkan pengantungan atau dawai pada bahagian belakang bingkai gambar. Betul. Okey, betul. Okey, sebelum cikgu memberi jawapan untuk soalan ini, Ya. yang Azan katakan salah ni, mengetuk bingkai gambar pada permukaan dinding yang telah ditanda. Selain daripada Azan, boleh bagi cikgu pendapat kenapa soalan ini salah? Jawapan ini salah? Ya, silakan. Saya nampak boleh bantu? Syira macam tengah mencari jawapan tu, cikgu. Okey. Saya Zuan. Kenapa? Okey, Syariza, silakan. Ya. Okey, merancang dan tandakan pada dinding sebenar mengikut graf yang berhasil salah sebab cikgu kalau kita buat lakaran lah kan pada dinding sebenar, dia akan buat dinding tu kotor cikgu. Jadi Dinding tidak kotor. sesuai lah. Kita Meletakkan graf. Dan untuk yang jawapan salah ni macam mana? Mengetuk bingkai gambar pada permukaan dinding yang telah ditanda. Ada apa-apa yang boleh dikomen di sini? mengetuk bingkai gambar pada permukaan Dinding yang Telah ditanda. yang telah ditanda. saya rasa cikgu dia tidak ngam sebab dia akan merosakkan bingkai gambar tersebut. Ya, betul. Tahniah. Terima kasih.
Jadi seperti tadi TP6, TP5 mereka boleh mengulas. Jika berlaku masalah, mereka akan lahirkan jawapan yang lain. Jika berlaku masalah, mereka akan menyatakan cara yang lain untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi seperti yang Syah Izwan katakan tadi, yang pertama ni merancang tanda pada bahagian dinding sebenar mengikut graf yang terhasil. Maksud graf di sini adalah betul yang Syah Izwan cakap kalau kita lekat di dinding. Tetapi graf yang masukkan di sini adalah draft awal kita. Sebelum kita memasang bingkai gambar, kita ada proses yang pertama merancang tanda. Dalam proses merancang tanda dan merancang kerja tersebut, apa yang berlaku ialah murid akan merancang tanda dan merancang ketinggian lebar bingkai gambar yang akan dilekatkan pada bahagian dinding tersebut. Jadi tidak bermaksud graf ni kita akan lekat pada dinding tersebut. Andai kata kalau dinding dewan, graf mana yang kita boleh pakai? Contoh kan. Okey, seterusnya mengetuk bingkai gambar pada permukaan dinding yang telah ditanda. Betul, saya setuju dengan apa yang telah nyatakan jawapan daripada Azan tadi. Jawapan daripada Syah Izwan memang salah. Sepatutnya kita mengetukkan adalah cangkuk. Okey, mengetuk bingkai gambar berarti bingkai gambar tu yang kita ketukkan. Tetapi secara umumnya apabila kita membaca secara tidak berhati-hati, kita ambil sambil lewat. Seperti yang cakap tadi, periksa semula soal jawapan tersebut. Ini boleh jadi right kepada individu yang melakukan kecuaian apabila menjawab soalan. Jadi tahniah kepada kamu kerana daripada faham, periksa, memahami dan memeriksa semula, jawab dan periksa semula, fahami jasa tadi itu, kamu telah mengaplikasikan pada soalan yang telah cikgu nyatakan ini. Baik. Untuk soalan macam ni berapa markah cikgu dalam kertas peperiksaan? Biasa macam ni 5 skor. Bahagian 5 skor. 5 skor. Okey, seterusnya kita lihat jawapan. Baik. Okey, betul. Tahniah. Kelima-lima jawapan ni adalah betul. Dan pada bahagian A dia tidak contoh bahagian A dia tidak tetapkan contoh 15 soalan, 5 tidak. Dia untuk pada sistem KSSM sekarang ni memberi kemudahan kepada murid. Mungkin satu soalan tu skor dia 2. Mungkin satu soalan tu skor dia kepada 3 dan 4. Tidak ditetapkan 5 semua tidak. Pasal kita akan memberi peluang kepada murid untuk menjawab dan mendapat skor yang lebih tinggi. Baik. Jadi selain daripada jam tu, untuk bahagian A, untuk mengimbang jawapan atau mengimbang markah tersebut, dalam kelas mereka akan melakukan modul. Dalam modul pula ada markah yang tersendiri. Mereka ada 7 modul kena disiapkan dan pemberatan kepada modul tersebut akan menambah jumlah markah bahagian A dan bahagian B yang kita akan bincangkan sebentar lagi. Baik, itu dia. Baik cikgu. Itu yang kita bincangkan untuk soalan A cikgu. Okey, kita nak teruskan cikgu. Okey, terusnya adalah hiasan dinding bilik air. Contoh pun sama. Bilik ruang dapur dan hiasan dinding ruang makan. Mempunyai hiasan seperti bingkai gambar, cermin dinding, contoh bilik air, ruang dapur, rak dinding dan ruang makan adalah bingkai gambar. Untuk melihatkan benda itu lebih menarik dan sesuai dengan keadaan ruang dan kehendak pelanggan atau kehendak individu yang berada atau tinggal di kawasan tersebut. Baik. Itu dia. Kita dah dapat tahu bagaimana nak mengimplementasikan aksesori hiasan tadi cikgu. Betul. Dalam kita punya kehidupan dan juga bagaimana nak menterjemahkan dalam kertas peperiksaan nanti untuk bahagian A. Baik, kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Anda semua jangan ke mana-mana. Ada lagi yang cikgu nak kongsikan berkenaan dengan hiasan dalaman kepada kita. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Didik TV KPM